tes. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zakharina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pertama sekali kita betulkan dulu niat kita duduk dalam majlis pada malam ini semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kita niat i'tikaf. Duduk dalam masjid ni niat i'tikaf. Siapa i'tikaf antara maghrib dan isyak, Allah bina satu istana dalam syurga untuk dia. Niat i'tikaf dalam hati, sahaja aku i'tikaf dalam masjid, sunat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya kita niat untuk tunggu solat isyak. Siapa yang menunggu solat, dia mendapat pahala solat. Intizarus solah kas solah. Orang yang menunggu solat, dia mendapat pahala solat. Jadi kita niat tunggu solat isyak juga. Allah SWT akan bagi kita pahala solat isyak berterusan sampai masuk waktu dia. Baik, kita di muka surat berapa dah? Saya tak bawa kitab saya. Last kita baca pasal cara berjalan kot, no? Ingat tak? Ingat? Dah. Muka surat 65. Dah baca habis ke kata? Tak habis ke? Baru baca hari tu satu kan? Habis. Kita masuk bahagian penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca doa sikit sebelum kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahirabbil alamin. Malam ni start PKP no. Ke-12. Masya-Allah. Kita doalah Allah Subhanahu wa taala selesaikan segera masalah yang melanda kita dan kita boleh menjalankan aktiviti kerohanian kita seperti biasa. Kadang bila kita berlaku apa-apa musibah ni, kita nampak pada musibah kita lupa pada diri kita. Sedangkan musibah tu berlaku atas dosa-dosa kita. Kan? Jadi bila musibah tu datang, para sahabat Nabi dulu, dia tak tengok pada musibah tu. Tapi dia kembali kepada dia punya amalan dia. Kan? Apa yang salah? Mereka akan cek balik di pasar-pasar. Mungkin ada yang menipu dalam timbangan. Mungkin ada yang banyak mengamalkan riba. Mungkin ada ramai yang menipu tak jujur. Tu dalam pasar. Kan? Di rumah pula mungkin suami isteri kan, asyik berkelahi saja. Mereka akan muhasabah. Kenapa datangnya sesuatu bala tu kepada mereka? Mereka akan muhasabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah, kita bila main musibah ni, kita banyak fokus kepada musibah tu. Kita tak fokus kepada memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus. Terutamanya dengan banyakkan bertaubat, beristighfar. Betul sembahyang hajat salah satu. Tapi sebenarnya bala-bala yang datang ni adalah daripada dosa-dosa kita sendiri. Jadi selain daripada sembahyang hajat minta Allah angkat bala, qunut nazilah dan sebagainya, kita semua kena taubat. Kena taubat atas dosa-dosa kelalaian kita. Yang kita duk rasa kita tak berdosa. Ulama kata dosa yang paling besar sekali ialah merasa tidak berdosa. Merasa diri dia tak berdosa. Jadi kita kena istighfar banyak-banyak, minta ampun pada Allah.
supaya diangkat segera musibah dan bala ni, supaya segera kita dapat mengimarahkan kembali agama kita di atas muka bumi, dan jangan sampai terputus apa orang kata ayat-ayat Allah kan, zikir-zikir. Sekarang ni boleh lagi lah. Kalau macam PKP boleh lagi, AJK apa semua, boleh lagi azan dilaungkan. Kalau mai musibah yang lebih besar, sampai nak melaungkan azan pun tak boleh, nak berzikir pun tak boleh, nak semayang pun tak boleh, hak tu lagi haru lah. Disebutkan dalam hadis, kiamat ni takkan berlaku selagi masih ada orang Islam yang menyebut Allahu, Allahu, Allahu. Jadi dunia ni akan stabil. Dunia ni dia akan stabil bergantung kepada amalan kita. Banyak mengingati Allah, banyak apa orang kata melakukan amalan-amalan yang soleh, maka dunia ni akan stabil. Tapi bila banyak buat dosa, banyak melupakan Allah, banyak bercakap tentang selain daripada Allah, maka dia akan menjemput bala datang kepada kita. Jadi kita banyakkan zikir kepada Allah, banyakkan taubat kepada Allah, mudah-mudahan segera terangkat segala musibah yang dikenakan ke atas kita. Baik, muka surat 66 lah. Bab yang ke-20 mengenai penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 126. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Rabi' ibnu Sabih an Yazid ibni Aban an Anas ibni Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina' ka'anna thawbahu thawbuz zayyat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memakai penutup kepala sehinggalah seolah-olah pakaian baginda menyerupai pakaian penjual minyak. Tak faham lah. Pakai penutup kepala, pakai kepiah. Selalu pakai kepiah. Seakan-akan seorang penjual minyak. Takkan penjual minyak je yang jual apa, yang pakai kepiah. Orang lain tak pakai kepiah ke? Di hadis ini perlu dihuraikan. Menurut para ulama, kepiah ataupun penutup di sini qina' dipanggil qina'. Qina' dia tak sama dengan kepiah. Kalau kepiah dalam bahasa Arab disebut qalan suwah. Qalan suwah. Qalan suwatun. Kalau kita bubuh kain di atas dia ikat kepala, orang Melayu panggil serban, dalam bahasa Arab disebut imamah. Jadi dia ada imamah di atas qalan suwah. Qalan suwah tu kepiah lah yang kita duk pakai semua tutup kepala ni, kepiah. Tapi kalau qina' lain pula. Qina' ni ialah satu lagi lapisan penutup kepala di bahagian dalam. Jadi Nabi SAW memakai dua lapis kepiah. Dan ini masih diamalkan, tak silap saya, di belah Morocco. Belah Morocco tak silap saya duk tengok orang-orang di belah sana mereka pakai kepiah ni dua. Satu kepiah kat dalam yang nipis punya, satu lagi kepiah besar punya yang tebal sikit pakai di atas. Jadi nampak dah ada dua lapis. Satu dekat belah dalam, satu dekat belah luar. Dan itu merupakan salah satu daripada amalan sunnah Nabi SAW, memakai penutup kepala yang nipis di dalam, kemudian memakai penutup kepala yang lebih besar di luar. Dan itu sangat rare, sangat pelik kalau kita ni amalkan. Pasal kita tak amal. Dia jadi pelik. Pasal kita tak buat, pakai kepiah dua lapis. Pasal apa ni kan? Tak betul kot no. Tak, bukan macam tu. Memang diamalkan oleh Nabi SAW. Baik, pasal apa Nabi SAW memakai dua penutup kepala? Baik, Nabi SAW ni, rambut Nabi seperti yang telah saya maklumkan sebelum ini, ada tiga jenis rambut lah. Satu yang dipanggil sebagai wafrah, yang kedua dipanggil sebagai limmah, yang ketiga sebagai jummah. Wafrah ni sampai takat telinga ni, rambut Nabi SAW panjang sampai cuping telinga, dia punya panjang. Itu wafrah. Kalau limmah sampai ke leher, panjang daripada belakang ni sampai ke leher. Tapi kalau jummah, rambut Nabi SAW ni sampai ke bahu.
Jadi macam saya duk buat ni, yang ni ialah jummah. Dia menyentuh bahu, dia jatuh di atas bahu. Yang ni jummah nama dia. Jadi rambut Nabi SAW ni, tiga-tiga keadaan tu dalam keadaan yang tebal lah. Bukan botak, bukan nipih, bukan sagat tepi, tak. Rambut Nabi SAW dalam keadaan tebal, cuma panjang pendek sahaja di belakang tu. Sama ada sampai dekat telinga, sampai dekat leher, ataupun mencecah bahu. Jadi saya kalau mencecah bahu ni dah tahap dia dah. Tahap jummah. Lebih pada ni saya kena potong lah. Saya kena potong kerana dia dah tak boleh dah bagi orang lelaki-lelaki. Kerana ianya menyerupai kaum wanita. Jadi orang perempuan, dia tak boleh rambut lebih pendek daripada atas bahu, dan orang lelaki tak boleh lebih panjang melepasi bahu. Jadi orang lelaki boleh panjang sampai mencecah bahu. Lebih pada tu kena potong kerana menyerupai wanita. Orang perempuan pula kena simpan rambut panjang lebih daripada bahu. Kalau dia lebih tinggi daripada bahu dia, yang tu pun tak boleh juga kerana menyerupai lelaki. Kecuali ada sebab. Ada sebab kepala dia kutu ke, dia apa orang kata, dia ada migrain ke. Sebab, dia ada sebab. Bukan semata-mata orang kata untuk kecantikan ke apa, tak. Dia ada sebab. Dia ada sebab-sebab yang dia perlu pendekkan rambut dia, maka itu dibenarkan dalam syarak selagi tidak kelihatan seperti lelaki. Tidak kelihatan seperti lelaki. Tapi bagi orang lelaki pula nak memanjangkan rambut, dia tak ada sebab. Mana ada sebab untuk memanjangkan rambut? Jadi orang lelaki tak boleh rambut panjang-panjang, dia kena sampai paling panjang sampai takat bahu saja, kerana dalam hadis menyebutkan Allah dan Rasul melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Jadi bila rambut Nabi SAW ni tebal, maka Nabi SAW tak boleh biarkan dia kering. Bila kering sekali dia jadi orang kata macam orang kita kata seragum lah, rambut seragum. Jadi Nabi SAW nak mengkemaskan rambut Nabi ini supaya tak nampak seragum, maka Nabi SAW sering meminyakkan rambut Nabi dengan minyak zaitun. Minyak zaitun. Minyak zaitun ni dia ada grade-grade dia lah. Dia ada grade untuk makan, ada grade untuk goreng, dan juga ada grade untuk sapu atas roti. Jadi kita pi kedai, kita main sapu saja, ambil mana-mana minyak zaitun pun boleh lah. Tak, dia bukan macam tu. Dia ada grade dia. Hak nipih tu, hak tu kita guna untuk menggoreng. Nak goreng telur, nak buat apa ayam masak kunyit. Pasal dia nipih. Dia minyak dia tu nipih, dia tak pekat. Dia cayak, cerai. Dia cerai sikit. Yang pekat tu, yang tu tak boleh guna untuk goreng-goreng. Dia ada dia punya mudarat-mudarat dia lah. Dia ada mudarat-mudarat dia, akan menghilangkan khasiat tu, dan bila terkena haba yang panas akan keluar pula mudarat yang lain. Jadi yang jenis pekat tu, yang tu tak digunakan untuk menggoreng, tak dikenakan pada sesuatu yang panas. Jadi yang hak tu digunakan untuk sapuan sejuk. Orang-orang Arab ambil tu sapu atas roti, ataupun dia campur dengan herba, goi, sapu dengan roti ataupun makan dengan nasi. Dia campur dengan sayur salad tu, dia bubuh minyak zaitun yang pekat tu. Dia ada grade-grade dia. Tu kena mengaji dengan orang-orang Arab, pasal depa ni makan dah beribu tahun dah. Cara nak makan minyak zaitun ni depa cukup pakar lah. Jadi kalau kita nak makan minyak zaitun ni, kena tahu cara lah. Jangan kita ambil yang nipih tu kita buat makan, minum susu tu. Dia serupa macam minyak sawit lah. Kan hari tu menteri duk promote minum sesudu sawit tu. Kita kalau tak kena cara, kita pergi minum apa minyak sawit hak kita duk beli dalam paket tu, mana nak boleh. Tu kolesterol tinggi tu, makan hak tu jenuh. Kan? Macam-macam penyakit mai. Yang hak menteri suruh minum sesudu tu, hak tu minyak sawit yang ni punya, yang pekat punya tu, grade tinggi punya, warna merah punya tu. Hak tu yang baik untuk kesihatan. Bukan yang hak grade yang dalam paket untuk menggoreng tu. Hak tu dia dah ada dia punya proses dia, tapi saya tak ingat lah. Kan? Jadi bab minyak ni pun kena jagalah. Yang bubuh dia rambut pakai hak mana? Hak bubuh dia rambut ni pakai yang cerai. Dia tak pakai yang pekat.
Sebab dia akan jadi bertompok-tompok apa semua dekat rambut, apa semua, dia jadi tak sekata. Jadi biasanya depa akan guna yang cerai-cerai sikit supaya mudah untuk dia sikat bagi rata. Baik. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sering meminyakkan rambut, maka Nabi SAW memakai kepiah. Kepiah Nabi ni daripada kain. Macam kebanyakan kita daripada kain. Jadi bila rambut penuh dengan minyak, Nabi SAW pakai kepiah di atas, akan menyebabkan kepiah tu jadi bertompok-tompok dengan minyak. Bertompok-tompok dengan minyak. Jadi segi kalau Nabi pakai selapih saja, orang akan tengok, Nabi ni nampak berlemuih ingat kan? Bertompok sana, bertompok sini, kan? Dia ada tompok minyak sini, ada tompok minyak atas ni. Supaya macam orang meniaga roti canai lah. Orang meniaga roti canai ada kuah kari melekat sini, melekat situ, kan? Kalau dia mai ke masjid, orang akan tengok, berlemuih ingat nampak. Sama jugalah Nabi SAW bila meminyakkan rambut, Nabi pakai satu qalan suah yang dinamakan qina'. Qina' itulah kain yang nipih pakai di atas kepala untuk tutup bahagian yang berlumuran dengan minyak. Kemudian barulah pakai kepiah yang comel, yang cantik, putih, berkilat, bersih, pakai di atas. Supaya tak mengotorkan ataupun mencomotkan apa orang kata kepiah yang lapisan kedua tersebut. Jadi ini nama dia qina'. Sebab itulah dalam hadis ini Anas bin Malik berkata, seolah-olah pakaian baginda menyerupai pakaian penjual minyak. Pasal apa penjual minyak? Pasal yang tadi itulah. Bila Nabi buka kepiah atas tu, kepiah dalam tu bertumpuk-tumpuk. Jadi bila sekali tengok, macam orang jual minyak pun bertumpuk-tumpuk minyak atas kepala. Orang jual minyak ni kan, dia berlemuh lah dengan tangan penuh minyak. Sekali dia heliak kat baju dia, heliak kat baju sini. Macam orang repair workshop kan, tangan dia sentiasa hitam. Sekali dia heliak kat baju dia kat sini, orang tahu dia ni duk main dengan minyak. Jadi kalau orang yang main dengan minyak masak ni, dia akan penuh minyak bertumpuk-tumpuk dekat baju dia. Maka bila Nabi SAW buka kepiah yang luar tu, para sahabat kata seolah-olah baginda ni berpakaian seperti penjual minyak. Kerana tumpukan-tumpukan minyak daripada rambut Nabi SAW yang melekat pada qina' tersebut. Baik, jadi boleh nak pakai dua lapis, boleh nak pakai selapis, tak ada masalah. Nabi SAW pakai dua lapis tu kerana tak mau comot. Tapi kita tak mengamalkan memakai minyak zaitun di atas kepala, pakai selapis pun cukup dah. Tak ada masalah apa. Lagipun kita punya kepiah zaman lah ni dia tak sama macam dulu. Dulu dia kain yang nipis tu, melayang tu, bila kena nampak lah kan. Kita yang sekarang punya kepiah ni teknologi tinggi sikit, dia keras sikit kan. Dia lambat nak kotak lah. Dia macam susah sikit lah nak terkena minyak kotak dan sebagainya. Jadi sebab itulah orang zaman sekarang ni pakai selapis sahaja. Baik, mengenai cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Hadatsana Abdu ibnu Humaid qala hadatsana Affan ibnu Muslim qala hadatsana Abdullah ibnu Hasan an jaddatayhi an Qailata binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun qurfusa. Itu nama duduk, nama sejenis cara duduk. Kemudian qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'i fil jilsah ur'idtu minal faraq. Qailah binti Makhramah, satu orang sahabiah perempuan, menyatakan bahawa ada sekali dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dalam keadaan apa? Qurfusa. Qurfusa nama cara duduk tersebut, iaitu duduk dengan lutut diangkat dan memeluk lutut tersebut. Itu adalah cara duduk yang sunnah. Nabi SAW sering duduk di dalam masjid dengan cara begitu. Duduk, lepas tu angkat dua-dua lutut, peluk lutut tu. Kalau di belah-belah Arab sana, saya biasa pergi ke Yaman. Di Yaman ni, mereka siap jual tali ikat badan. Tali ikat badan, mereka panggil habuah. Habuah tu, mereka duk pasang kat badan. Bawa je sentiasa.
bila depa saya mula-mula saya tak tahu apa benda depa duk bubuh di baju depa ni. Rupa-rupanya bila dia duduk dia akan pasang dekat belakang dia. Ni kan, pasang apa lilit badan dia tu, lepas tu dia akan sangkut dia punya lutut kat situ, dia boleh bersandar. Dia jadi sofa sempoi punya. Dia duduk bersandar lagu tu. Kaki duk terangkat, dia duduk bersandar macam tu. Tangan dia boleh lepas. Kalau tak dia kena peluk dia punya lutut dia. Tapi dia tak payah peluk pasal ada kain yang menyambung sampai ke belakang dia. Boleh juga buat kalau pakai kain pelekat pun boleh. Pakai kain pelekat pun boleh. Kain pelekat kita tu kita bubuh di belakang kita, ikat, masukkan kita punya lutut dua ketui tu, lepas tu kita lepas. Bolehlah apa orang kata bersandar pada kain tersebut. Jadi disebabkan Nabi SAW duduk seperti itu, para sahabat melihatnya dan para sahabat pakat-pakat ikut, sehingga ianya menjadi adat dan budaya orang Arab yang masih diamalkan sehingga ke hari ini. Kalau kita pergi di negara Arab, memang ramai orang Arab duduk macam tu. Angkat lutut dua tu, pegang lagu tu. Kan? Kita kalau tengok macam tak berapa sopan. Pasal kita orang di tanah Melayu ni, depa duduk bersila ataupun duduk antara dua sujud. Kalau angkat kaki lagu tu nampak macam tak sopan sebab dia bukan adat kita. Tapi kalau buat tak ada masalah kerana itu adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada benda yang Nabi buat kita nampak macam tak sopan, tapi benda tu biasa bagi budaya mereka. Serupa macam rambut panjang lah. Rambut panjang di dalam budaya kita ni, orang-orang yang tak berapa nak baik je simpan rambut panjang, yang dilihat sebagai orang yang tak baik lah, kan? Apa artis lah, rockers lah, apalah. Tapi sebenarnya rambut panjang itu, mencecah bahu itu adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh menjelaskanlah kepada masyarakat. Lagi-lagi macam saya mengajak berkaitan dengan sunnah apa semua ni. Jadi bila saya sendiri amai, saya boleh orang kata educate, boleh educate orang ramai, orang-orang awam, orang-orang ahli-ahli karyah di masjid bahawa ini sunnah, yang ni boleh, yang ni bukanlah melanggar adab dan sebagainya. Kan? Kadang di setengah tempat simpan janggut jambang ni, itu pun dikira sebagai tak beradab juga. Sebab apa? Di tempat dia semua kena cukup, kena licin, baru nampak kemas, cantik apa semua. Sedangkan menyimpan janggut jambang semua ni, segenggam ni, adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat dituntut. Jadi kita amai dan kita tunjukkan contoh dan kita educate, ajak kepada orang ramai bahawa ianya adalah sunnah. Kalau tak mau amai, tak apa. Tapi jangan kita berkata sesuatu yang tidak elok kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ianya adalah wahyu daripada Nabi, daripada Allah. Apa saja yang Nabi buat, apa saja yang Nabi cakap, apa saja yang Nabi amalkan, itu semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah gemar kepada Nabi yang berjanggut. Allah gemar kepada Nabi yang memakai jubah. Allah gemar kepada Nabi yang memakai dua kepiah. Allah gemar kepada Nabi yang memakai kain di atas kepala, serban. Allah gemar dengan Nabi-Nabi yang memakai kain dia tu nampak buku lali, tak menutup buku lali dia. Allah gemar dengan keadaan Nabi yang macam yang dia nak, maka dia perintahkan Nabi tu buat macam tu. Jangan kita anggap apa yang Nabi-Nabi buat tu sebagai budaya Arab semata-mata. Tidak lah. Sebab ianya bukan budaya Arab, sebaliknya ianya adalah pakaian para Nabi. Memang daripada Nabi-Nabi sebelum ni lagi duk pakai, walaupun bukan orang Arab. Saya bagi contoh, orang-orang Kristian, mereka menggambarkan Nabi Isa ni macam mana? Mereka menggambarkan Nabi Isa ni pakai jubah putih, sedangkan dia bukan orang Arab. Orang kata pakai jubah ni budaya Arab. Pasal apa Nabi Isa pakai jubah? Kenapa Nabi Isa pakai jubah? Nabi Isa bukan orang Arab. Nabi Isa Bani Israel. Nabi Isa ni orang Israel. Orang Israel, sekarang ni orang Israel ni orang Yahudi lah. Mereka ni orang-orang barat, orang-orang putih. Pasal apa mereka pakai jubah? Adakah mereka meniru orang Arab sedangkan orang Arab datang kemudian? Jadi orang Arab tiru Yahudi kah? Kalau orang Arab tiru Yahudi, pasal apa Arab je banyak pakai, lalu Yahudi tak pakai jubah? Kan? Jadi sebenarnya ianya adalah pakaian para Nabi. Bahkan Nabi Isa sendiri, orang Kristian menggambarkan dia mempunyai rambut yang panjang sampai ke bahu.
Dan itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi SAW menggambarkan Nabi Isa ni mempunyai rambut jummah, rambut yang panjang mencecah bahu, dan rambutnya tidak terlalu lurus dan tidak terlalu kerinting, sebaliknya beralun. Nabi SAW cerita macam mana Nabi Isa punya wajah, keadaan fizikal dia. Pasal apa? Kerana kita akan bertemu semula dengan Nabi Isa tak lama lagi. Jadi kalau tak kenal macam mana Nabi Isa, macam mana kita nak tahu itu Nabi Isa? Kena tahu ciri-ciri dia. Rambut dia panjang, mencecah bahu, beralun sedikit dan sentiasa basah. Dalam hadis beritahu rambut Nabi Isa ni kelihatan seperti sentiasa basah, seolah-olah ada air yang menitik macam baru lepas mandi. Ini yang digambarkan dalam hadis macam mana Nabi Isa ni. Dia punya kulit dia kemerah-merahan, putih kemerah-merahan, ada jambang, ada janggut. Jadi itu sebenarnya bukan budaya Arab ke, budaya Israel ke, tak. Itu adalah keadaan para Nabi. Nabi SAW pun macam tu, Nabi Isa pun macam tu, Nabi Musa pun macam tu, Nabi-Nabi yang sebelum ni, yang bukan daripada bangsa Arab, daripada bangsa-bangsa yang lain, semua memakai uniform yang sama. Jadi ianya bukan uniform orang Arab, bukan adat ataupun budaya orang Arab, tapi budaya Nabi-Nabi yang orang Arab tiru. Dan kalau kita tengok adat-adat pemakaian bangsa-bangsa di seluruh dunia, semuanya mempunyai pengaruh para Nabi. Kalau kita tengok di setiap bangsa, mereka punya pakaian tradisional mereka semuanya baju panjang. Baju panjang. Kita tengok cerita Cina. Cerita Cina kungfu zaman dulu-dulu punya, tok-tok guru dia semua pakai jubah. Padahal mereka bukan orang Arab. Pakai jubah panjang ni, jubah panjang sampai ke bawah. Kan? Ada jubah yang tutup semua, ada jubah yang terbuka dekat tepi, senang mereka nak berkungfu. Terbang sana, terbang sini. Tapi jubah lah. Kalau kita tengok adat dan budaya pemakaian orang-orang di belah India, Pakistan, Bangladesh pun baju panjang juga. Di Afrika sana pun baju panjang juga. Pasal saya duduk di Afrika 6 tahun. Jadi saya pernah pi dia punya muzium dia. Biasa pi dia punya macam dia punya acara tradisional dia. Dan saya cari mana pakaian tradisional dia. Dia punya pakaian tradisional baju panjang. Baju panjang macam jubah tapi ada bunga. Bunga cantik dia buat. Itu pakaian tradisional dia. Jadi mai kok mana yang kata jubah ni budaya Arab? Tak ada. Arab sahaja yang mengekalkan budaya dia. Yang mengekalkan budaya dia. Hak bangsa lain, mereka tak kekalkan budaya mereka. Tapi kalau kita trace balik, kaji balik, budaya-budaya mereka pun pakai jubah juga. Kan orang Cina pakai jubah. Dia punya perempuan pun pakai jubah. Cuma ketat sikit jadi congsam. Kan? Jubah juga. Jubah belakang. Jadi ianya bukan budaya Arab, sebaliknya ianya adalah satu pemakaian yang dicontohkan oleh para Nabi. Kemudian diikuti oleh pengikut-pengikut dan kaum-kaum mereka yang berpecah menjadi kaum-kaum yang lain. Jadi mereka ni bawa budaya pemakaian tu sampai kepada zaman sekarang. Baik. Jadi duduk macam tadi itulah, duduk berpeluk lutut tu, itu adalah nama dia qurfusa. Qurfusa. Duduk qurfusa, iaitu duduk dalam keadaan berpeluk lutut. Dan Nabi SAW ketika itu sedang duduk dan bertafakur. Duduk di dalam masjid, sedang bertafakur. Tafakur ni maksud dia berfikir. Tafakur daripada perkataan fikir lah. Fikir tu bahasa Arab. Maksud dia berfikir. Jadi bertafakur maksudnya sedang berfikir, sedang memikirkan sesuatu. Sedang merenung, sedang muhasabah, sedang mengingati akan akhirat, kubur. Menghayati keindahan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan-ciptaan Allah, memikirkan Allah punya ciptaan. Duduk berfikir macam tu. Allah suka. Daripada kita sembang kosong, duduk muhasabah dan kita fikir tentang kebesaran Allah. Fikir tentang ciptaan-ciptaan Allah yang maha hebat, maha agung. Jadi Nabi SAW duduk dan bertafakur di dalam masjid dalam keadaan berpegang lutut macam tu. Kemudian Qailah binti Makhramah ni masuk ke dalam masjid dan dia ternampak Nabi dalam keadaan macam tu. Dia kata, aku menjadi gerun, seram. Dia jadi seram. Satu badan dia jadi terketak-ketak. Satu badan dia jadi terketak. Ni hadis ni panjang lagi. Ni dia cuma cerita sebab dia nak cerita cara Nabi duduk. Dia nak cerita cara Nabi duduk.
Jadi dia tak ceritalah panjang-panjang. Hadis ni dia potong separuh. Hadis ni panjang lagi. Ketika Qailah ni dia nampak Nabi ni dalam keadaan duduk macam tu, penuh dengan orang kata tawajuh. Tawajuh ni apa? Penuh perhatian, memikirkan sesuatu. Qailah ni jadi bergetak-getak takut. Bergetak takut dia tu, bukan buat-buat punya bergetak ni. Bergetak sampai tak boleh bergerak. Dia terketak kat situ, tak boleh nak bergerak. Dan Nabi SAW, walaupun tak nampak dia duduk di belakang, tapi Nabi tahu yang dia datang. Dan Nabi tahu dia sedang ketakutan. Kemudian Nabi SAW pun bagi tahu kepada dia, wahai Qailah, mafhum dia dalam bahasa Melayu lebih kurang, wahai Qailah, bertenanglah kamu. Bila Nabi SAW cakap macam tu, badan dia pun terus bertenang. Terus jadi tenang, sejuk ya. Baru dia dapat bergerak badan dia. Ni, Nabi punya aura tu, Nabi punya keterampilan dia punya nur dia sangat kuat. Bila Nabi bertafakur macam tu, lebih kuat dia punya gelombang dia. Bila tengok kita jadi bergetak. Pernah satu kali Nabi SAW tengah dalam keadaan ekspedisi perang, kemudian depa baru habis daripada perang, masa on the way nak balik ke kampung halaman, Nabi SAW pun berehat di sebuah batu lah, dekat satu batu tu, agak jauh daripada para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain duduk di camping mereka, Nabi bersandar di satu batu. Jadi terlindung sikit daripada orang ramai. Kemudian ada satu orang kafir lalu dekat situ, dan dia nampak Nabi SAW tengah duduk tidur dalam keadaan bersandar dekat satu batu. Di sebelah Nabi SAW ni ada pedang Nabi lah. Orang kafir tu pelan-pelan dia pergi ambil pedang dan dia halarkan ke wajah Nabi. Kemudian Nabi terjaga, dia nak bunuh dah Nabi ni. Lepas tu dia sebelum dia bunuh Nabi, dia kata apa? Sekarang ni siapa yang boleh tolong hang? Dia nak kata sahabat-sahabat Nabi semua duduk jauh. Kalau Nabi menjerit panggil sahabat Nabi pun, sahabat Nabi tu tak dan nak sampai, dia dah boleh penggairah kepala Nabi ni. Dia dah boleh melukakan Nabi. Jadi dia pun mengugut Nabi masa tu. Lah ni siapa yang boleh selamatkan hang? Hang punya kawan-kawan semua duduk di tempat yang agak jauh, perlukan masa 10 saat, 15 saat untuk mai terekam dia. Siapa boleh selamatkan hang? Bila Nabi SAW terjaga, tengok ada pedang depan mata, dia tanya macam tu, Nabi cakap apa? Allah. Nabi sebut satu perkataan saja, Allah. Dia sebut Allah, Nabi SAW sebut Allah. Orang kafir tadi, satu badan dia kaku, terlepas. Pedang tu terlepas, dia tak boleh bergerak. Tadi Qailah tadi ni, dia tengok Nabi lah. Dia tengok Nabi dia tak boleh bergerak dah. Hak ni Nabi fokus kepada dia, Nabi sebut Allah pada dia, jatuh. Dia jadi macam Parkinson. Jadi macam lumpuh, tak boleh nak buat apa. Nabi ambil pedang tu, Nabi halau balik kat dia. Lah ni siapa yang boleh selamatkan hang? Nabi balas balik kat dia. And dia pun kata tak ada siapa boleh selamatkan dia. Jadi apa nak abang mai kata Nabi SAW ni, dia punya nur dia sangat-sangat kuat. Cuma Nabi buka ataupun tidak saja. Bila Nabi menumpukan sesuatu, siapa yang duduk di dekat tu boleh terasa dia punya getaran nur yang sangat kuat. Ini bab-bab kerohanian yang tinggi lah. Jadi para sahabat Nabi pernah meriwayatkan yang kami semua tidak pernah melihat terus kepada mata Nabi. Tak pernah melihat terus kepada mata Nabi. Kami hanya boleh tengok Nabi, boleh tengok mata Nabi bila tengok kat tepi. Nabi tengah tengok tempat lain, kami nampak Nabi tengah tengok tempat lain. Baru boleh nampak mata Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana. Kalau Nabi bercakap dengan kami, Nabi tengok kat mata kami, tak boleh. Dia terus tertunduk. Punya kuat tajam ni, Nabi punya pandangan mata. Aura dia. Dia punya nur dia, tak boleh nak bayang ni macam mana. Sahabat Nabi yang hebat ni pun jadi bergetar, jadi ini dan sebagainya. Itu belum cerita tentang kecantikan Nabi itu sendiri. Dia boleh on off. Dia boleh on off. Allah Subhanahu Wa Taala membuka kecantikan Nabi ini pada orang-orang tertentu. Kepada orang-orang yang tertentu yang lain pula Allah hijabkan kecantikan Nabi. Dia tak nampak Nabi ini cantik. Bila orang tertentu akan nampak Nabi ini sangat-sangat cantik, bercahaya umpama bulan. Rata-rata sahabat Nabi yang meriwayatkan macam mana wajah Nabi, semua akan kata wajah Nabi umpama bulan. Umpama bulan, dia macam terang, macam bercahaya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu dalam sebuah asar, dalam sebuah perkataan dia
Dia kata ketika Nabi Yusuf alaihi salam lalu di depan wanita-wanita Mesir, ketika Zulaikha panggil dia lalu, sebab depa duk kata dekat Zulaikha, apa ni, hang ni tak boleh kawal nafsu ke, kan, handsome sangat ke, sampai hang tak boleh nak kawal nafsu ni, handsome sangat ke Yusuf ni, kan. Maka Zulaikha pun jemput orang perempuan yang kuat mengumpat tadi ni, mai masuk ke istana, kita buat kenduri sikit, rewang-rewang membawang sikit, kan, pakat-pakat lah, duk apa orang kata ramai-ramai gotong royong, potong bawang, potong apa semua ni. Bila dah ramai-ramai duk potong, maka Zulaikha pun minta kepada Nabi Yusuf, nanti hang lalu lah. Maka Nabi Yusuf pun lalu. Bila Nabi Yusuf lalu, orang perempuan ni tengok terpegun sampai depa potong jari depa. Potong jari-jari depa tak sedap. Sampai Nabi Yusuf habis lalu, baru tersedak lah, berdarah habis tangan semua. Nak abang mai punyalah cantiknya Nabi Yusuf alaihi salam, dia lalu orang perempuan semua terpegun sampai terpotong jari depa. Dan Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, seandainya di tempat Nabi Yusuf itu digantikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita Mesir tadi bukan memotong jari mereka, tapi mereka akan ambil pisau tu tikam jantung tu. Tikam jantung tu. Ini Sayyidatina Aisyah punya perkataan. Wanita-wanita Mesir yang memotong jari kerana melihat Yusuf, kalau dia melihat Muhammad, aku punya Muhammad, dia tikam terus jantung dia. Tak tahan ni. Tak tahan, orang kata terlampau cantik, terlampau hebat, terlampau ni, sampai hati dia tu macam nak meletup. Sampai dia kena tikam dada dia untuk bagi meletup buang. Sampai macam tu. Jadi dalam satu asar yang lain, ulama-ulama bagi tahu, dalam salah satu syarah Syama'il Muhammadiyah bagi tahu, kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila apa orang kata, macam mana dia punya perkataan dia, saya tak ingat penuh dia macam mana, tapi yang saya ingat dalam syarah tu bagi tahu, ulama bagi tahu, yang Nabi Yusuf ni adalah separuh daripada kecantikan yang Allah pernah cipta, separuh. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah keseluruhan kecantikan yang pernah Allah cipta, terhimpun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi Muhammad SAW itu seluruh kamilan, sepenuhnya, sempurna, kecantikan yang sempurna ada pada Nabi. Manakala Nabi Yusuf pula adalah separuh daripadanya. Nak abang mai kata Nabi Yusuf punya handsome tu pun diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW ni sangat-sangat sempurna Allah Subhanahu wa taala cipta baginda. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga dikurniakan, dalam satu kitab saya baca, dikurniakan 70 kekuatan lelaki-lelaki yang sangat-sangat kuat. Jadi Nabi SAW ni sangat-sangat kuat, tersangat kuat. Dia punya pandangan mata dia sangat tajam. Bila Nabi melihat kepada seseorang, seperti ada 70 orang melihat. Pandangan mata kita ni tajam tau. Pandangan mata kita tajam. Sebab tu dalam hadis ada menyebutkan tentang penyakit yang dinamakan penyakit Ain. Ain ni ialah mata. Ada satu orang sahabat Nabi, dia jadi macam lumpuh, tak boleh nak buat apa. Bila bawa pergi jumpa Nabi, Nabi bagi tahu dia kena Ain, terkena Ain. Dan benda ni memang sering berlaku di negara Arab khususnya. Sangat-sangat kuat dia punya Ain, pandangan mata yang tajam, disertakan dengan hasad di dalam hati. Sebab itulah dalam budaya Arab, bila baby baru lahir, mereka takkan bawa keluar, mereka takkan ambil gambar, mereka takkan tunjuk dekat dalam media sosial ke, internet ke, Facebook ke, WhatsApp ke, mereka takkan masuk sampai anak dia tu besar sikit. Sebab mengikut pengalaman mereka, bila mereka ambil gambar anak-anak kecil yang baru lahir ni, nanti anak tu akan selalu sakit, rayau malam tak henti-henti. Pasal orang-orang duk tengok tu, mata mereka ni tajam. Budak tadi tu terkena Ain. Dan Nabi SAW begitu kuat Ain di zaman Nabi SAW, sehingga Nabi mengajarkan doa khusus dalam hadis untuk menghindarkan diri daripada Ain.
Jadi satu orang punya pandangan mata kepada seorang yang lain, dia punya mata dia tajam. Sebab tu pengalaman saya bila saya masuk dalam dunia rawatan Islam, rawatan ruqyah apa, jin, sihir, santau apa semua ni, saya perasan bila satu orang kena rasuk, dia tak boleh pandang biji mata kita. Sebab biji mata orang Islam ni tajam. Jin dia tak boleh tengok mata kita. Dia tak boleh tengok mata kita. Sebab tu bila ustaz-ustaz yang duk merawat ni, dia akan pergi jenguk tengok. Jin tu lari takut. Dia orang yang kena rasuk tu lari takut, dia tak mau tengok. Dia tengok dengan pandangan mata yang tajam. Takut. Ada dua benda yang jin takut pada diri orang Islam. Yang pertama, pandangan mata dia tajam. Pandangan mata dia tu ada apa orang kata, ada nur. Ada nur daripada arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis ada disebutkan ittaqu firasatul mu'min. Fa innahu yara min nurillah. Tak silap saya punya hadis dia bunyi macam tu. Dia bukan hadis tu perkataan Sayyidina Uthman, tak silap saya. Hadis ke perkataan Sayyidina Uthman, antara dua tu lah. Tapi dia punya mafhum dia, takutilah kamu akan firasat seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah. Firasat dia punya kata hati dia, pandangan hati dia. Kerana seorang mukmin itu melihat sesuatu dengan nur daripada Allah. Jadi orang Islam, orang mukmin, orang yang ada iman dalam hati, dia punya pandangan mata dia kuat, ada nur daripada arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jin takut nak bertentang mata dengan orang yang soleh, dengan orang-orang yang amalan dia kuat, zikir dia kuat. Jadi kalau sebab tu tok guru zaman dulu kalau ada kerasukan ke apa ke, dia tak baca tak apa, dia pergi jegir. Jegir je. Hak rasuk tu lari terus. Hak kena rasuk tu jin tu lari terus. Kena jegir. Dia kena jegir macam tu saja, terus lari. Yang tu yang pertama. Yang kedua, jari telunjuk tangan kanan kita. Yang ni ada disebutkan dalam hadis. Nabi SAW bagi tahu gerakan jari anak Adam, gerakan jari telunjuk anak Adam ini lebih berat bagi syaitan daripada tukul, matun. Jadi kita boleh ketuk jin setan ni menggunakan ibu jari kita. Jadi dalam setengah-setengah kaedah rawatan Islam, depa guna jari ditunjuk ditunjuk kan, dia baca ayat kursi, baca apa-apa semua. Kalau jin tu dia mengamuk ke apa ke, dia tunjuk jari lagu tu. Jin ni takut. Kadang dia buat isyarat ketuk sikit ketuk, kita tak rasa apa ketuk, tapi kita ketuk dekat orang yang kena rasuk tu, serupa macam sakit yang amat ni. Pasal dalam hadis bagi tahu jari ibu jari telunjuk seorang mukmin, seorang anak Adam lebih berat, lebih sakit berbanding tukul, berbanding meretun. Kalau kita buat apa, pukul orang guna meretun, tapi kalau jin, setan, pukul dia pakai ibu jari, macam kita pukul dia dengan meretun. Hadis tu merujuk kepada ketika kita solat. Ketika kita solat, kita gerak-gerakkan jari kita. Kita gerak asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Benda tu dibenci oleh setan. Setan cukup tak suka dengan jari telunjuk kita, jari tauhid kita. Jadi kaedah ni digunakan oleh perubatan Islam untuk merawat orang yang terkena jin, sihir dan sebagainya menggunakan jari telunjuk dia. Jadi dua benda yang tak disukai lah, yang dibenci. Kalau barang, banyak barang. Kayu sugi, tak suka. Minyak wangi yang original lah. Bukan minyak wangi yang campur ayak lah. Yang campur ayak punya dia tak heran. Tapi kalau yang original memang daripada pati sesebuah bunga, kasturi kijang dan sebagainya, yang original punya, yang tu memang tak disukai oleh jin, tak disukai oleh setan. Sebab depa ni bau minyak wangi tu umpama bau benda yang busuk. Bagi kita bau najis busuk kan, bau tai kucing, tai orang, tai anjing apa semua busuk. Kita tengok geli, bau busuk lah, bau bangkai busuk. Tapi jin suka, bagi depa tu wangi. Allah buat depa bau benda tu wangi, dan Allah buat wangi-wangian kita ni bau busuk bagi depa.
Jadi bila kita pakai wangi-wangian, umpama kita melumurkan najis di badan kita. Jadi jin tak mau dekat. Kotok geli aku dengan dia ni. Badan dia bau le macam ya. Sebab itulah Nabi SAW gemar memakai wangi-wangian supaya jin tak boleh dekat. Bila nak semayang, Nabi suruh pakai minyak atar apa semua. Jin tak boleh dekat, setan tak boleh dekat, nak bisik kat kita tak boleh. Jadi sunnah pakai wangi-wangian ketika nak solat. Dan kalau lebih baik kalau setiap masa. Tapi ditekankan ketika sebelum solat supaya jin tak boleh dekat dengan kita dan mengganggu solat kita. Dan sebelum solat juga Nabi pakai kayu sugi. Kayu sugi itu pun antara benda yang tidak disukai oleh jin juga. Selain daripada tu, daun bidara. Daun bidara ni dia disebutkan dalam Al-Quran. Daun pokok bidara tu disebutkan dalam Al-Quran. Yang tu pun tak disukai juga. Ada orang buat shampoo, ada orang buat minyak wangi, semok kat badan. Jadi kalau dia ni kemasukan jin ke dalam badan, bila tembak dengan minyak bidara tu, jin tu meronta-ronta dalam badan dia. Jin dia boleh masuk dalam badan sebab disebut dalam hadis. Nabi SAW bagi tahu jin dan setan ni, depa ni boleh masuk ke dalam badan manusia dan akan berjalan dalam aliran darah kita. Dia punya tempat berjalan dia dalam aliran darah kita. Duk berjalan dekat urat-urat kita ni. Sebab itulah salah satu cara rawatan Islam, orang yang duk terkena sihir, santau, banyak kena gangguan, ada jin duk menghuni dalam badan dia. Kalau dia ni jenis pekat, kuat, ramai dan ketegang, degil, tak mau keluar. Kita ruqyah, baca ayat apa semua, dia duk tahan, tak mau pergi mana. Salah satu kaedah yang boleh dilakukan ialah bekam keluar. Pasal jin tu tempat dia dekat pembuluh darah. Jadi bila nak kita bekam, dia ada kaedah dia, bekam, baca ayat kursi apa semua, niat untuk amal sunnah Nabi dan niat untuk keluarkan jin tu daripada badan kita. Bagi pembekam-pembekam yang berpengalaman, dia ada kaedah keluarkan jin melalui bekam. Bila dia buat kaedah tu, dia akan rasa panah. Ada haba panah keluar daripada badan orang tu. Saya sendiri pengalaman, sebab kakak saya dia tukang bekam. Jadi bila saya macam kadang saya balik malam, balik lambat, lalu dekat jalan-jalan yang sunyi, lalu dekat tempat-tempat yang keliling dia hutan kan, ada atas kerja sesuatu ke apa ke, balik ke rumah satgi tak boleh nak tidur, mimpi macam-macam, bangun pagi rasa lenguh dekat bau ni, sakit lah, kepala sakit, pinggang apa semua kan. Jadi saya akan pergi bekam. Bila saya pergi bekam dengan kak saya guna kaedah tarik jin tu, satgi dia rasa panas. Bilik ada aircon tapi berpeluh, kak saya ni berpeluh-peluh sebab panas, haba tu keluar. Lepas saja dia bekam tu, terus badan jadi ringan. Jadi kaedah tu juga boleh digunakan untuk selain membersihkan darah dan untuk apa orang kata menyihatkan badan, ianya juga berguna dari sudut kebatinan dan kerohanian kita yang melibatkan jin, setan, sihir, santau dan sebagainya. Baik, kita berhenti sampai dekat ni dululah. 128 128. Lepas ni akan masuk mengenai cara Rasulullah SAW bersandar. Tak tahu pula noh. Dia pun kata 2 minggu. Lepas 2 minggu kot sambung balik ke tak tahu. Harap-harap tak noh. Mudah-mudahan tak. Bolehlah lepas 2 minggu kita teruskan kita punya pengajian seperti biasa. Dan berjaya mengkhatamkan kita punya kitab. Habis kitab ni kita buka kitab lain pula insya-Allah. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua tabahlah menghadapi 2 minggu yang sukar bagi sesetengah orang. Dan mungkin biasa bagi setengah-setengah orang. Ada orang yang dia tiap-tiap bulan dia dapat gaji dah tetap semua, hidup apa cukup. Tapi ada orang yang jenis keh pagi, makan pagi, keh petang, makan petang. Kesian kat mereka. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri keberkatan kepada semua orang. Semua orang boleh jaga diri, jaga iman dengan baik dan jaga kita punya hati kita. Sebab bila PKP ni dia sembahyang Jumaat pun semua tak boleh kan. Jadi kita kena jagalah kita punya iman tu. Jangan bagi anak kita duduk di rumah ni, kita tak larat nak melayan. Bila kita tak larat nak melayan, kita bagi dia main YouTube, bagi dia main telefon. Benda-benda tu semua merosakkan tuan-tuan. Lagi-lagi YouTube, anak-anak kecil kita
umur 7 tahun, umur 6 tahun, kita bagi kat dia YouTube, memang dia sengak, kan? Memang dia sengak. Tapi dekat dalam YouTube tu tuan-tuan, dalam tu ada banyak kartun-kartun yang tak elok. Yang tak elok. Kalau tuan-tuan teliti, tuan-tuan akan jumpa. Dia recommend, dia recommend. Dia duk tekan, sekali dia recommend, dia akan sampai kepada kartun-kartun yang tak elok ni. Yang tak elok dia akan, dia dalam bahasa internet dia panggil clickbait. Clickbait. Dia umpan untuk kita klik. Dalam tu isi dia kartun biasa. Tapi gambar untuk klik tu, kadang-kadang dia bubuh orang yang separuh bogel pun ada. Dia bubuh gambar apa, raksasa keluar daripada dada, keluar. Dia nak bagi kita tekan. Jadi budak-budak ni bila dia tengok, dia tekan. Dia nak dia teruja nak tahu. Lama-lama benda tu masuk dalam kepala dia, rosak. Rosak entah. Jadi kita banyakkan aktiviti fizikal dengan anak-anak kita. Ajak depa main, main basikal dengan cucu kita. Jangan bagi depa telefon. Telefon ni betul-betul racun, rosak. Sangat-sangat merosakkan. Hati-hatilah kita semua ni di zaman Dajjal ni, zaman-zaman yang fitnah berlaku di mana-mana. Jaga iman kita, jaga anak-anak cucu kita. Jadi kita tangguhlah majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.